Kalau modal kita RM1,000, at the end of the day, kita dapat RM1,000 lagi profit. So total duit kita jadi RM2,000. Kalau modal kita RM10,000, kita dapat RM10,000 lagi capital gain, total jadi RM20,000. Sekiranya anda tak kenal pasaran saham pada tahun 2022, you are missing ataupun you are leaving the money on the table, kita sebut. Sebab benda ni adalah peluang yang terlepaskan sebab tak tahu. Just because, oh boleh buat sebenarnya. Oh just kena ada account CDS RM10 je, boleh akses kepada benda ni. Dua cara membina pendapatan melalui saham. Okay, so ni yang orang nak tahu macam mana kita buat duit sebenarnya dalam saham. Okay, jadi ada dua je cara yang paling simple. Okay, yang pertama adalah melalui dividen saham. Itu nombor satu. Yang kedua adalah melalui capital gain, iaitu kenaikan harga saham. Okay, jadi dalam sesi pada kali ni saya nak explain in greater detail for both. Macam mana kita buat dan kat mana kita nak tengok data-data ni lah. Okay. So kita akan start dengan dividen dulu. Okay, so rahsia pendapatan pasif dari saham melalui dividen. Okay, so basically asas saham adalah perniagaan. Macam saya katakan tadi, kita beli saham, kita jadi pemilik saham syarikat. Jadi bila kita beli saham, kita jadi pemilik saham syarikat berstatus berhad tersebut. Okay, contohnya macam syarikat Maxis, Mr. DIY, Pitrans, ni semua adalah syarikat berhad yang menyeraikan syarikat dia dalam Bursa Malaysia. Dan dia buka pegangan saham dia kepada kita untuk kita jadi owner of the company lah. Okay, jadi apabila syarikat ni dia menjalankan perniagaan, contoh macam Maxis. Tuan Wan, Maxis buat bisnes apa? Tahu tak? Telco. Banyak lah sebenarnya, banyak lah. Telco, dia jual SIM card, dia jual internet package. Internet. Mr. DIY buat bisnes apa? Mr. DIY peruncitan lah. Mr. DIY ada kat Terengganu? Ada, banyak. Ada juga. Ada okay, banyak. So, ada banyak. Okay, Mr. DIY dia buat bisnes retail hardware. Maksudnya kita nak beli barang-barang rumah, kita beli kat murah-murah kan? Jadi Mr. DIY ni dia sebuah syarikat berstatus berhad dan dia ada dalam Bursa Malaysia. Jadi bila kita cakap perniagaan, ada syarikat yang menjalankan perniagaan yang menguntungkan dan ada syarikat yang mengalami kerugian dalam perniagaan. Jadi dalam Bursa Malaysia banyak-banyak syarikat tu ada syarikat yang untung, ada syarikat yang rugi. Bukan semua untung. Sebab tu kita kena pilih yang betul. Okay, tetapi kita nak fokus sekarang. Kalau syarikat tu menjalankan perniagaan menguntungkan, syarikat tu boleh berkongsikan keuntungan tersebut dengan pemegang saham syarikat. Dia bayangkan ada keuntungan, dia ambil sikit keuntungan dan dia sharekan keuntungan tu dengan pemegang saham syarikat. Siapa yang beli saham syarikat tu jadi owner of the company akan layak dapat dividen. Ada syarat-syarat dia lah. Okay, so macam mana dia kongsikan keuntungan tersebut adalah dengan melalui pemberian dividen. Dia announce dividen, berapa sen dividen per unit saham lah. Okey, jadi lagi banyak unit pegangan saham kita dalam syarikat tersebut, lagi banyak dividen kita akan terima. Secara ringkasnya ini adalah konsep dia lah. Okey. So contoh, kita tengok contoh ni adalah paparan yang saya screenshot. Bukan yang latest ni yang slide saya sebelum ni. So tapi kita just nak tengoklah contoh ni very simple. Ni saya gunakan platform nama dia klsescreener.com. Platform ni percuma sahaja. Kita boleh search apa je kaunter saham yang ada dalam Bursa Malaysia. Okay, dan kita boleh kaji dekat dalam platform ni lah. Okay, dan nampak tanda S ni? Tanda S ni maksudnya kaunter tu patuh syariah. Okay, dan masa saya kaji tu harga dia RM3.88. Hari ni mungkin ada perubahan lah. Setiap hari harga saham dia berubah lah. Okay, so dekat sini kita boleh buat kajian fundamental analysis. Kita nak tengok syarikat tu dia buat bisnes untung ke rugi. Okay, so macam mana caranya? Kita akan pergi scroll ke bawah dan kita akan tengok ada satu paparan nama dia quarter reports. So quarter report ni kita boleh tengok syarikat tu prestasi perniagaan syarikat. Okay, so dekat sini dia ada bar chart warna biru dan warna hijau. So warna biru ni adalah revenue. Revenue ni maksudnya jualan syarikat. Berapa dia buat sales setiap 3 bulan. Quarter maksudnya setiap 3 bulan lah. So
setiap 3 bulan. Contoh dekat sini 2020 Disember okay, untuk kuartal ni dia buat sales 2.3 bilion dalam masa 3 bulan. Sales Maxis contohnya. Okay, next quarter 2.2 bilion. Next quarter 2.3 bilion dan seterusnya. Kita boleh tengok daripada kiri ke kanan lah macam ni. Itu revenue, jualan, duit yang masuk dalam syarikat. Tapi bila duit masuk dalam syarikat, of course dia kena bayar expenses dia. Dia kena bayar salary staff, dia kena bayar dia punya expenses, dia punya cost, dia kena bayar tax kepada government, macam-macam kena bayar. Last kali bila dah habis bayar semua tu, berapa yang tinggal kepada company, kita sebut dia sebagai net profit yang warna hijau ni. So net profit warna hijau ni dia tunjukkan keuntungan. So kalau dia berada di atas line, maksudnya untung lah. So untung dia kat sini 319 juta masa kuartal ni. So next quarter 334 juta. Dia bukan bersambung, dia bukan campur tau. Dia setiap 3 kuartal, setiap 3 bulan, ini amount dia. Next 3 bulan lagi, ini amount saja. Sampailah yang ke latest ni lah yang saya screenshot ni, sehingga bulan 9 2022 lah. Okay, so kalau kita nampak dia ada keuntungan, maksudnya syarikat ni buat bisnes, dia untung. Revenue dia ada peningkatan, dia punya net profit pun ada keuntungan. Kalau yang tak bagus, kalau kita nampak dia turun bawah daripada line ni lah, line hitam ni, maksudnya dia rugi. Lepas dia tolak expense, dia rugi. So kita dalam kajian saham, kita nak cari counter yang fundamental bagus. Dia buat bisnes untung. So ini tempat kita tengok dia buat untung ke tak. Secara ringkasnya, kita tengok revenue, kita tengok net profit dia. Quarter report. Alright, so sekiranya sesuatu syarikat tu dia menjalankan perniagaan yang menguntungkan, macam saya kata tadi, dia boleh announce dividen kepada pemegang saham. So kita boleh klik pada dividen ni untuk tengoklah sama ada syarikat tu dia memberikan dividen ataupun tidak. So bila kita klik kat tab dividends ni, dia akan keluar paparan macam ni. So ramai orang dia tengok nombor dah banyak ni, dah takut dah. Okay, sebenarnya tak payah tengok semua benda. Cara saya mengajar saham, saya tak akan ajar semua benda. Saya akan ajar benda yang penting saja. Tengok benda yang penting. Yang tak penting tak payah tengok. Okay, jadi dekat sini dia tunjukkan announce. Maksudnya boleh saya ajar sikit tak? Cara nak baca. Boleh okay. First kali kita tengok dekat sini, saya pakai annotation lah Okay. Kejap saya pakai ni line. Okay. First kali kita nak tengok announce. Announce ni adalah tarikh syarikat Maxis ni dia announce kepada orang ramai yang dia akan beri dividen kepada pemegang saham. Contoh 4 November 2022. Contoh. Okay. Masa ni dia announce secara terbuka. Semua orang boleh tahu yang dia bagi announcement ni. Okay. Selepas tu kita tengok X date. Okay. X date ni adalah tarikh di mana kita kena beli saham ni 1 hari sebelum X date untuk layak dapat dividen. So contohnya 29 November 2022 ni. So kita kena beli at least 28 November dan ke bawah untuk layak dapat dividen. Kalau kita beli pada 29 November tak layak dapat dividen. Dia ada syarat dia. Okay, so saya ulang sekali lagi 4 November dia announce. So siapa yang beli sebelum 29 November layak dapat dividen. So katakanlah Tuan Wan beli 28 November 2022. Okay, Tuan layak untuk dapat dividen pada payment date. Payment date ni adalah syarikat waktu tarikh di mana syarikat keluarkan duit daripada akaun syarikat dan dibagi kepada pemegang saham yang beli sebelum X date ni. So X date tu dia beri pada 22 Disember 2022. Pada tarikh ni kita akan nampak dalam akaun savings kita duit tu masuk dalam akaun savings kita, duit dividen tersebut. Dia akan tulis e-dividend daripada kaunter saham ni. Okay, ni benda yang kita kena nampak lah. Okay, Tuan, dan announcement tu dekat mana Tuan? Macam mana? Announcement tu dia bagi tahu dekat mana? Announcement ni kita boleh tengok dekat dalam KLSC screener ni, dia ada dividen dia akan keluar kat sini. Dia akan memang announce, dia akan memang dekat situ lah, dia ada list dia lah. Dia akan ada list dia. Dia kita boleh tengok juga dekat sini jap dekat entitlements ni. Dekat entitlements ni dia akan beritahu counter-counter yang akan dapat dividen akan datang. Yang keluarkan announcement yang terkini. Maknanya kita kena explore lah benda tu kan. Dia tak ada macam hantar email ke bagi tahu yang dia orang akan bagi dividen ke, tak ada kan? Tak ada. Tapi kalau kita on position, kalau kita beli counter ni memang kita akan dapat makluman tersebut lah. Syarikat announce, dia masa announce tu kita akan dapat makluman.
Kalau kita dah memang ada saham dalam tu lah. Ha. Biasanya kita akan Okey. semak nanti dia akan keluar announcement dan kita boleh tengok juga dekat dalam KLIC screener ni lah untuk Hmm. makluman dividen ni lah. Okey. Hmm. Dan berapa dividen kita akan dapat, kita tengok dekat amount. Amount ni dia tulis 5 sen. 0.005 sen. Dia bagi 5 sen seunit saham. Jadi kita darabkan dengan berapa jumlah unit saham kita pegang. Kalau kita pegang 1000 unit, darablah 1000 unit. So Okey. dapatlah RM50. Contohnya macam tu. So Dividen. ini dividen daripada keuntungan dia je lah. Maksudnya duit kita tu dia tak usik kan? Duit kita, pegangan saham kita, modal kita masih intact. Ini daripada keuntungan syarikat dia bagi kepada kita, masuk terus account savings kita. Okey. Okay, alright. Jadi, ni nombor 1, ni nombor 2, ni nombor 3, ni nombor 4. 4 benda ni je kena tahu. Kita nak tahu bila syarikat tu announce, kita nak tahu ex date kena beli sebelum bila untuk layak dapat dividen, kita nak tahu bila syarikat tu akan buat pembayaran dividen dan amount tu berapa. Yang lain tak payah tengok. Financial year tak payah tengok, subject ni tak payah tengok, indikator ni tak payah tengok, yang lain semua tak payah tengok. Style saya. Okey. Okay, jadi bila kita dapat gambaran tu, kita jelas apa yang kita buat, apa yang kita nak kaji lah basically. Okay, so sekarang ni saya nak ajar in greater detail lagi. Kita tengok dekat payment date ni. Tengok kat payment date, kita tengok daripada bawah ni kan. Okay, kita tengok pada tahun 2020 bagi dividen sebanyak 4 kali. 16 April, 25 Jun, 24 September, 23 Disember. Maksudnya dividen dia bagi 4 kali setahun. Dia bagi 5 sen, 4 sen, 4 sen, 4 sen. Okay, ni contoh 2020. 2021 dia bagi 1, 2, 3, 4. 4 kali juga dividen. 5 sen, 4 sen, 4 sen, 4 sen. 2022 tahun lepas dia bagi dividen sebanyak 4 kali juga. 1, 2, 3, 4. 5 sen, 5 sen, 5 sen, 5 sen. Okey, jadi apa maksudnya kat sini adalah bila kita buat kajian untuk saham ni yang kita nak beli untuk dividen, kita nak cari counter yang dia bagi dividen yang banyak dan kerap dalam setahun. Dia bagi sampai 3 ke 4 kali dividen setahun. Bayangkan contohlah ASB. ASB dia bagi, kalau kita melabur dalam ASB, kita akan dapat dividen. Tapi dividen tu dia bagi sekali setahun, betul? Betul. Dan baru ni KWSP pun announce dividends. Baru-baru ni. So, dividen daripada KWSP pun dapat sekali setahun. Tapi dalam Bursa Malaysia, kalau kita buat kajian yang betul, kita dapat pilih counter yang betul, kita boleh beli saham yang boleh bagi dividen sampai 4 kali setahun, 3 ke 4 kali setahun, dia dah konsisten. Bayangkan, bertahun-tahun dia bagi 4 kali, 4 kali, 4 kali, 4 kali. Dalam masa yang sama, kita tengok quarter report dia, dia untung. Sebab dividen datang daripada mana? Dividen datang daripada keuntungan syarikat. Jadi bila syarikat tu untung, dia boleh bagi dividen kepada pemegang saham. So ni formula dia. Kita kena kaji dia punya prestasi perniagaan syarikat dan sejarah pemberian dividen. So kalau kita faham benda ni, kita boleh invest dalam company tu dan kita tunggu je lah saham tu berikan dividen dan kita collect lagi, beli. Game plan kita nak tambah unit saham. Lagi banyak unit saham kita, lagi banyak dividen kita akan dapat. So macam tu. Okay, so ni idea lah. Ni bukan suruh orang melabur. Ni nak suruh orang faham apa yang saya buat sebenarnya dalam saham. Ini benda yang saya share sebenarnya benda yang saya buat dalam saham. So bayangkan satu kaunter saham 4 kali dividen. Kalau kita ada beberapa kaunter saham yang bagi 4 kali dividen, dan kita boleh position kan saham tersebut. Biasanya 4 kali tu maknanya dia kira quarter lah tu kan. Maknanya 3 bulan sekali macam tu. Terpulang kepada announcement syarikat. Tak semestinya. Tak semestinya. Sebab tu dividen ni bergantung kepada keputusan syarikat. Kalau syarikat nak bagi, dia akan announce. Sebab tu dia hanya boleh announce kalau dia untung. Kalau dia rugi, macam mana dia nak announce dividen? Betul tak? Jadi sebab tu kita nak kena cari company yang memang buat duit dalam perniagaan dia lah basically. Itu yang rule yang pertama lah. Kemudian dia historical dividen dia bagi berulang kali dan dia sentiasa meningkat dividen dia kalau boleh. And then kita kumpul je lah unit saham dia basically. Game dividen ni dia untuk investor. Dia bukan untuk orang yang nak masuk keluar. Dia stay dalam company tu selagi company tu menjalankan perniagaan yang menguntungkan dan selagi syarikat tersebut memberikan dividen yang konsisten banyak,
dia akan stay. Dia Hmm. tambah lagi pemegang saham, dia investor dalam syarikat tersebut. Dan dia akan dapat keuntungan tersebut secara pasif daripada kaunter saham tersebut. Sebab bila bayangkan 4 kali setahun, dapat dividen tu dia sekali dividen contohnya RM5,000 atau RM10,000. Hmm. So dia boleh makanlah untuk berbulan-bulan. Sebab tu saya kata tadi soalan, adakah kita boleh untung dalam saham ni bulanan? Saya tak jawab dia bulanan, tetapi mungkin sekali kita untung tu kita boleh makan berbulan-bulan. Hmm. Kalau kita bina benda ni, kena bina. Okay, So that's why ini salah satu caranya lah macam mana kita portfolio saham kita boleh buat. Dan kita buat sendiri. Tak payah nak suruh orang apa, kita boleh pilih sendiri. Dan kita boleh, kalau kita agresif, kita akan buat dengan banyak, bergantung kepada situasi pasaran saham jugalah. Kita tengok contoh yang kedua. Contoh sekarang harga dia RM1 lebih dah. Okay, dan ni carta saham dia dan kita nak tengok dia punya quarter report dia. So quarter report dia sama juga. Okay, 35 juta. Okay, dan ada peningkatan, nampak tak? 40 juta, 42 juta, 45 juta. Dia punya perniagaan dia, and then net profit dia nampak tak? Ada peningkatan ni. Okay, daripada 13.2 juta pergi ke 15 juta. Trend perniagaan dia, untung dia meningkat, nampak tak? Hmm. So revenue meningkat, net profit meningkat. Maksudnya company tu buat bisnes bagus ke tak bagus? Secara ringkasnya. Hmm. Sebab revenue dan net profit ni nadi perniagaan. Kan? Jadi dia adalah basic kepada growth of the company lah. Jadi bila kita nampak performance macam ni, kita tahu fundamental dia bagus. And then next kita tengok dia punya dividend pula. So bila kita klik dividend, kita akan tengok historical. Dia akan tunjukkan setiap kali dividend dibayar, dia akan disenaraikan kat sini. Kalau syarikat tu tak bagi dividend, dia tak adalah kat sini, dia kosong. No data available. Maksudnya memang tak bagi dividend. So kalau kita tengok dekat sini, ni dia bagi dividend 2020, dia bagi 3 kali. 2021 dia bagi 4 kali. 2022 dia bagi 4 kali. 2023 dia dah umum dividen sekali tahun ni. 2023 dia bagi Februari hari itulah. Cuma dividen dia, amount dia sikit-sikit lah. 0.0025, 0.008, 0.0075. Sikit-sikit. Sebab harga dia lebih rendah dari. Tak kisah sebenarnya apa je kaunter pilihan kita, yang penting kita tahu perancangan kita lah. Kita nak beli saham ni dan kita nak, game plan kita adalah nak kumpul unit saham tu sebanyak mungkin dan makan dividen secara berkala. So bayangkan kalau syarikat tu menjalankan perniagaan menguntungkan, dia bagi dividen dan kita dapat dividen tu, duit tu masuk dalam akaun savings kita dan kita boleh belanja duit tersebut. Bayangkan duit dividen tu yang kita dapat tu, dia telah dibayar tax dividen. Maksudnya syarikat tu dia dah bayar tax kepada government. Jadi dividen yang dia bayar kepada pemegang saham adalah tax free. Telah dibayar, bukan tax free, dia telah dibayar kepada government. Jadi pelabur saham yang pemilik saham syarikat tersebut, shareholders ni, dia dapat dividen tu telah bayar tax. Jadi dia tak perlu declare untuk bayar tax basically. Oh, tak perlu lagi. Tak perlu. Jadi kalau dividen tu berjumlah RM10,000, RM50,000, boleh guna untuk belanja. Bayarlah zakat. Ada kiraan bayar zakat lah. Jadi maksudnya adalah pasif. Pasif yang kita just usaha daripada awal ni kumpul unit saham, mungkin kita ambil masa beberapa tahun untuk bina sampai satu amount yang banyak dan kita akan dapat hasilnya, dividen tersebut lah. So that's the idea lah, basic idea lah. Tapi rule dia nombor satu, kena cari company yang fundamental bagus, yang menjalankan perniagaan menguntungkan. Kalau kita nampak dia dah start rugi ataupun dia dah start dropping dia punya dividen, semakin berkurang daripada 4 jadi 3 jadi 2, kita tahulah company ni problem, kita keluar. Keluar dan cari counter yang lain yang tengah perform. Okay, so itu adalah cara pendapatan melalui dividen saham lah. Itu yang pertama. Okay, so kedua adalah capital gain. Okay, so dividen kita lupakan. Tadi cerita pasal dividen, ni cerita capital gain pula. Okay, so jangan campur adukkan sebab strategi dua-dua ni berbeza lah. Okay, so rahsia keuntungan dari kenaikan harga saham. Ini baru yang ramai orang selalu tercakap lah tentang trading saham dan sebagainya. Beli, harga saham naik, kita jual. Okay, ni nak cerita. Okay, so capital gain ni adalah keuntungan yang dijana apabila harga saham yang dibeli naik. Okay, jadi kita sebut dia sebagai keuntungan secara capital gain. Capital ni maksudnya modal. Okay, gain ni maksudnya dapatlah, kita dapat daripada modal. Keuntungan daripada modal yang kita letak itulah berapa banyak. Jadi untuk buat profit ataupun keuntungan secara capital gain ni, kita kena
buat kajian technical analysis. Ini adalah satu ilmu yang membantu kita untuk mencari keuntungan dalam kenaikan harga saham lah. Okey, jadi cara dia macam mana kita nak buat ni adalah kita beli saham yang di permulaan uptrend. Okey, so ada 3 jenis trend lah saham ni. Okey, ada 3 jenis trend dalam pergerakan harga saham. Harga saham ni dia boleh bergerak secara menaik, kita sebut uptrend. Okey, dia boleh menggerak secara mendatar ataupun sideways. Dan saham ni juga boleh bergerak secara menurun ataupun kita sebut downtrend. Okay, so kalau saya lukislah sikit Saya lukis kejap Okay, secara ringkasnya bila kita buka chart nanti, saham ni dia bergerak dalam 3 mode. Tiga cara dia bergerak, okay? So yang pertama adalah secara uptrend. Okay, maksudnya dia bergerak secara ke atas macam ni. Naik daripada bawah naik ke atas. Yang kedua, okay, dia bergerak secara sideways. Macam ni, sideways. Sideways. Okay, dan yang ketiga, dia bergerak secara downtrend, menurun ke bawah macam ni. Okay, dia bergerak secara downtrend. Okay, so saya nak tulis. Okay, so yang ni uptrend. Okay, yang ni sideways. Okay, yang ni downtrend. Ni 3 pergerakan harga saham. Maksudnya harga saham dia dalam chart tu dia akan bergerak dalam 3 trend ni. Dia berubah-ubah antara trend. Sekejap dia uptrend, sekejap dia sideways, sekejap dia downtrend. Okay, jadi kalau kita nak buat profit secara capital gain ni, cara dia adalah kita nak membeli saham ketika dia berada di sini. Ketika di permulaan uptrend. Bayangkan setiap kali kita beli saham, harga tu baru nak start nak naik. Baru nak start nak naik. Baru nak start nak naik. Jadi peluang kita untuk buat profit adalah lebih tinggi. So kalau kita beli kat sini, saham tu naik ke sini, kita profit lah. Kita beli dekat sini, kita jual kat sini. So ni beli, ni jual kat atas ni. Jual kat atas ni. So kita akan buat profit. So isunya dalam technical analysis adalah kita nak mencari ini. Kita nak mencari permulaan uptrend. Di manakah permulaan uptrend? Kalau kita boleh mahirkan diri kita untuk mencari permulaan uptrend, maka setiap kali kita beli saham tu, peluang kita untuk buat profit adalah lebih tinggi sebab kita bergerak ke atas. Masalah ramai orang adalah dia beli kat sini. Dia beli kat puncak ke atas. Lepas dia beli, harga saham tu turun ke bawah. Lepas tu dia mengalami kerugian. Ataupun dia beli dekat sini, lepas tu dia masih di sini. Sebab harga saham tu dia gerak dalam mode sideways turun naik, tapi dia kat sini, lebih kurang kat sini. Ataupun tak bergerak, dia mendatar je. So, kita dalam pergerakan harga saham ni, kita nak cari permulaan uptrend, kita tak nak sideways, kita tak nak downtrend. Ini secara ringkasnya. Kalau boleh faham benda ni, maka kita boleh go to the next level, belajar lebih detail lagi lah. Jadi, bila saya share tentang teknik macam mana kita nak buat trade saham ataupun profit secara capital gain, okay, saya ajar macam mana nak cari permulaan uptrend. Okay, so dalam permulaan uptrend, okay, kita akan buka chart dan kita akan kaji menggunakan indikator trend seperti moving average, Bollinger Bands dan MACD. Ada 3 indikator kita akan pakai dekat dalam chart ni dan kita akan tengok pergerakan harga saham lah. Okay, cuma mungkin malam ni saya tak dapatlah nak cerita semua ni sebab dia agak technical, dia agak detail, tapi saya akan tunjukkan chart dan tunjukkan apa hasilnya kalau kita beli saham tu dengan betul di permulaan uptrend lah. Okay, so sebelum kita masuk pada charting, case study charting, saya nak tunjukkan contoh portfolio saham. Kalau kita berjaya buat profit secara capital gain, macam mana rupa dia? So inilah dia antara trade saham yang saya buat. Okay, ini contoh pada 30 November 2022. Okay, saya beli counter ni, AWC. Okay, so secara ringkas ni saya nak share secara ringkas cara kita baca paparan ni. Okay, saya beli saham ni, average price dia, harga dia saya beli 0.442. Harga seunit saham tu 44 sen lah, senang cerita. Okay, so average price. Okay, lepas tu saya beli berapa unit? Saya beli quantity on hand ni, saya beli 25,700 unit. 25,700 unit. Okay, dan bila kita tahu berapa harga seunit kita beli dan berapa kuantiti unit saham kita beli, kita boleh tengok dekat sini cost. Cost ataupun modal lah. Modal kita beli saham adalah sebanyak
RM11,359.40. Ini modal. Modal saya beli saham ni. Okey. Dan kemudian lepas beberapa ketika, mungkin lepas minggu, lepas 2 minggu, lepas sebulan, lepas 2 bulan, saham ni kan dia turun naik. Okay, dan ini contoh saham ni naik ke paras, last price dia ketika saya screenshot di portfolio, dia naik ke paras 47 sen. 47 sen. So daripada beli kat sini 44 sen, dia dah pergi kat 47 sen. Okey, menjadikan market value, market value pegangan saham saya ni menjadi RM12,079. Ni market value. Lepas harga saham ni naik ke 47 sen, market value saya jadi 12,000. Okay. So, unrealized profit and loss menjadi RM719.60. Macam mana dapat ni? Market value 12,000 ni tolak RM11,000 ni, dapat RM700 profit. Okay, so ni profit saya. So, saya dapat profit RM700 secara kenaikan harga saham. Maksudnya naik daripada 44 sen ke 47 sen, profit saya RM716.60. Ni banyak tengok nombor sikit lah. Tuan-tuan boleh Boleh, okay, right. Dan unrealized profit and loss by percentage, dia akan tunjukkan daripada 44 sen ni naik ke 47 sen. Komputer akan tolong kira untuk kita, dia beritahu profit adalah sebanyak 6.33%. So at glance, kita tahu counter saham ni kita beli, berapa harga unit kita beli berapa kuantiti, kita tahu modal kita beli saham ni berapa, kita tahu harga sekarang berapa, kita tahu market value kita saham sekarang berapa, profit kita berapa, profit by percentage kita berapa. So ini adalah portfolio saham lah. Okay, jadi apa yang saya nak tunjukkan kat sini adalah profit RM719.60 ni. What if kalau kita beli sesuatu saham, kita just tekan button buy di sini, ni kat phone kita ni, tekan button buy, lepas tu saham tu naik, kita tekan button sell kat sini. Tekan button sell, kita dapat profit RM700. Bila kita jual tu, duit tu masuk dalam akaun saham kita, lepas tu kita boleh withdraw ke akaun savings kita, Maybank to you kita. Lepas tu kita boleh keluarkan duit tu dekat ATM machine. Kita boleh guna. Lepas tu modal kita yang RM11,000 ni, kita nak guna balik, boleh. Pakailah untuk beli saham lain. Boleh, tak ada masalah. Bila saham yang kita beli tu naik, profit kita dapat, modal kita dapat balik. Kita dapat total ni, RM12,000 ni kita dapat sebenarnya. Bila kita jual, 47 sen ni, 25,700 unit kita jual semua. So secara ringkas macam tu. So benda ni dia akan ambil masa berapa lama tuan? Depends. Maknanya kita beli ni, lepas tu katakanlah dia nak naik tu kan. Lepas tu, okay, dia naik dah. Lepas tu adakah kita nak tunggu ke ataupun kita nak jual terus ke? Macam mana kita nak buat keputusan tu tuan? Depends kepada chart. Kita akan tengok chart. Okay, kalau dia naik dan berlaku sell signal, ada indikator yang membantu kita untuk buat keputusan. Jadi kita dah boleh jual. Ataupun tak kisah. Kalau kita rasa dan daripada 44 sen kita beli dan naik 47 sen, kita dapat 6.33%, dapat RM700, kita rasa nak jual, jual. Tak ada siapa yang marah kita nak jual saham kita. Okay, lepas kita jual, saham tu jatuh, bagus. Kalau lepas tu saham tu naik, tak apalah, dia dah bukan on position kita lagi dah. Maknanya dari segi kita nak buat keputusan tadi tu, kita tengok balik kepada anak panah yang tuan tulis tadi tu lah kan. Maknanya downtrend ke, uptrend ke, macam tu lah kan. Betul. Kejap lagi saya tunjuk chart, contoh case tadi beberapa counter supaya moga-moga nampaklah macam mana kita buat keputusan nak beli permulaan uptrend, nak jual kat mana. Nanti kejap lagi saya tunjuk case tadi lah. Okay, tapi at this moment, saya nak tunjukkan dulu yang inilah yang saya buat, dan trader-trader saham, siapa-siapa yang terlibat saham dalam saham dekat luar sana, inilah benda yang kita buat. Benda ni jarang ditunjukkan kat luar sebenarnya. Tak tahulah orang lain banyak tunjuk ke tak. Tapi basically benda ni adalah portfolio saham kita. Kalau tunjuk boleh, kalau tak nak tunjuk, biasanya orang tak tunjuk. Sebab kebanyakan orang dia merah. Dia punya portfolio dia merah. Dia beli saham, dia trade rugi. Jadi dia tak nak tunjuk lah kat orang. Okay, jadi the point adalah ramai orang tak tahu macam mana nak beli saham yang bergerak naik. Dia tak ada knowledge tu. Tapi insyaAllah kejap lagi saya tunjuk cara saya lah, macam mana saya buat semua ni lah. Okay. So okay, saya nak tanya tuan, kalau kita beli saham dapat profit RM700 tu kira okey ke tak okey? Okey lah tuan kan. Kenapa okey? Bermaksud kita untung. Betul. Dan kita boleh guna RM700 tu beli apa tuan? At this current situation, zaman sekarang ni RM700 tu boleh beli apa?
700 banyak juga tu kalau ikutkan gaji orang-orang kampung tu, sebab yelah macam tuan kata tadi kan, Hmm. katakanlah seorang pedagang saham ni, Ya, kita kebanyakannya duduk di rumah kan, betul. bukannya kita keluar apa, pergi naik kereta bayar tol ke keluar minyak apa semua buat kerja pun, duduk atas katil, pusing sana pusing sini, okey tekan buy tekan sell, dapat 700. Itu banyak. Yes. Banyak. Itu banyak, tapi kalau kita kena keluar, kita kena pergi buat kerja tu, ambil masa yang lama apa semua kan, itu tak cukup. Yes. Dan Ha. ramai orang pergi buat kerja kat luar, dia tak kira kos-kos yang lain Ya, yang berkaitan. betul. Ah, betul. Ha, Okey. Dan of course RM700 kalau orang di bandar boleh jadi guna untuk beli barang dapur. Barang dapur sekarang pun kalau kat bandar RM300-400 sekali keluar. Dah tak betul. ada dah zaman RM50 satu Tak ada. sekali kan. Dah Tak ada dah. RM300-400 lah kalau Hmm. kita pergi mall kan. Hmm, Ataupun mungkin boleh buat bayar bil elektrik rumah, betul. bayar Macam-macam bil lah. bayar apa ni installment kereta, boleh, tak Hmm. ada masalah. Okey, jadi kita decide apa yang kita nak buat dengan duit kita, dan kita boleh, bila kita tahu ni, kita boleh ulang lagi, buat lagi. So benda ni saya rasa satu peluang. Dia bukanlah satu benda yang ajaib atau terlalu hebat, tetapi dia adalah satu benda yang kalau dibuat oleh orang yang sesuai, dia buat bersungguh-sungguh, dia boleh hasilkan result yang macam ni lah. Okey, Hmm. so sebagai contoh, okay, ni pun salah satu kaunter sama juga. Ini modal RM2,000. Tadi modal besar sikit. Yang ni modal RM2,000, dapat profit RM741. 33.33%. This is what is possible dalam saham. Apa yang mungkin kita boleh buat dalam saham. So bayangkan kalau macam KWSP, ASB bagi dividen setahun sekali. Baru-baru ni KWSP bagi konvensional 5% lebih kurang. Betul. Kalau yang Islamic punya 4% lebih kan. 4%, Hmm. 4.7% macam tu. 7, Itu setahun tunggu sekali je bagi. Tapi bayangkan kita buat trade saham, kita buat 33.33%. Dan ini tak ambil masa setahun. Ini mungkin 3 bulan, mungkin sebulan. Ada saham dia cepat. Dalam masa seminggu dah naik. Ada masa dia ambil masa sampai 2-3 bulan, kena tunggu, sabarlah tunggu. Okay, ada juga saham yang jatuh dan kita kena cut. Cut ni pun ada cara dia lah supaya kita punya kerugian tu tidak melebar besar lah. Sebab tu saham ni kalau nak buat, kena buat secara faham the whole concept apa yang kita buat dalam saham lah. Hmm. Macam mana kita nak kawal risiko, buat keputusan dan sebagainya. Tapi macam saya kata, kalau kita buat dengan betul, kita faham apa yang kita buat, lepas tu kita dapat result, dia adalah satu keseronokan lah. Dia macam win. Wah, berjaya beli saham betul, saham yang kita beli daripada 4 sen ni setengah naik ke 6 sen, dapat profit. Itu keseronokan lah sebagai Hmm. trader saham. Kalau peniaga, kalau dapat close sale, itu dia punya win. Ah, Seronok dapat close. Kan dapat ya. jual barang kan. Tapi kalau Hmm. sebagai trader saham, dapat profit, itu keseronokan dia lah. Sebab kita susah payah kaji saham, kita pilih kaunter saham, kita ambil risiko dalam pembelian saham, kita letak RM2,000 modal, boleh loss, tapi kita dapat profit lah basically. Hmm. Sama lah Tuan Wan, saya nak cerita kalau risiko ni, sama macam nelayan lah. Nelayan kalau dia keluar ke laut tu, dia mengambil risiko tak sebenarnya. Betul. Risiko Dia, lah. Belum tentu dia, dapat. dia pergi tangkap ikan. Dia Ha. kalau pergi dapat banyak ikan, Alhamdulillah. Hmm. Tapi ada je nelayan yang balik dengan tangan kosong, tunggu berjam-jam tapi tak dapat ikan. Hmm. Untung, boleh untung banyak, boleh untung sikit, boleh rugi, ada masa rugi. Tapi bila Hmm. rugi tu, kalau kita rugi sikit tapi profit banyak, itu yang jadi boleh buat duit dalam Boleh saham. cover lah. Masalah ramai orang, dia tak tahu nak jaga loss tu. Dia tak tahu nak limitkan kerugian. Ha. Itu menyebabkan bila sekali rugi tu besar, profit sikit-sikit. Itu Hmm. masalahnya lah. Okay, so this is contoh, dan contoh yang ketiga, satu lagi saya nak share. Ini adalah kaunter yang tahun 2022 juga. Okay, modal saya RM25,681.70. Profit mencecah RM3,000. 3,011.80. 11.73%. Okay, saya beli saham ni pada harga 63 sen. Bukan saham RM1 yang mahal-mahal pun. Saya harga 63 sen je. Naik ke 70 sen setengah dan profit RM3,000. Bila jual ni, dapatlah 28,000. Jual 40,700 unit ni pada harga 70 sen setengah, dapatlah 28,000 ni. Ini Hmm. adalah duit yang kita dapat, modal dapat, profit pun dapat. Kita boleh ulang lagi proses tu, sama ada kita nak pecahkan modal tu ke lagi nak beli saham dengan modal selepuk macam tu pun boleh. Kita decide.
Lepas kita dah profit ni, kita tak nak buat saham lagi, nak rehat, nak tenangkan fikiran, boleh suka hati. Tak ada siapa yang memaksa kita nak beli saham. Jadi kita dalam dunia kita sendiri, kalau kita betul-betul nak buat minat, kita akan ni lah, nampaklah hasil dia macam ni lah. Dan this is antara result sahaja. Ada je orang trade saham yang buat profit sampai 5 angka. Okay, ada yang mencecah 6 angka. Ada student saya yang trade saham buat profit lebih daripada 100%. Okay, benda tu bila kita cakap, orang cakap macam melampau-lampau kan, macam too good to be true. Tapi dalam dunia saham, ini adalah benda yang boleh berlaku. Dan benda yang telah pun dicapai oleh orang yang terlibat dalam saham. Mungkin bukan ramai, tapi ada orang yang dah berjaya capai benda tu. Saya sendiri dah pernah buat profit lebih daripada 100% dan saya tahu macam mana cara dia. Okay, untuk beli saham. Cuma dia mungkin mengambil masa. Dia bukanlah kita beli hari ni, esok nak jual terus profit 100%. Dia akan ambil masa. Along the way akan ada saham tu turun naik. Kita kena handle emosi. Tapi benda tu adalah perkara yang boleh dilakukan dalam dunia saham lah basically. Okay. So, okay. Jadi kita nak masuk ke chart. Okay. Dan saya nak tunjukkan contoh macam mana kita buat profit dalam saham. Okay. So, bila saya buka chart dekat dalam KLSC Screener, ini adalah chart tahun 2022 ya. So, dekat sini kita boleh tengok 2022. Okay, dan kat sini tahun 2023, kat sini ni akhir 2022 Disember ya. So kita dia harga saham ni dia bergerak daripada kiri ke kanan lah basically. So bayangkan, okay, ni contoh last dia tunjuk kat sini harga RM1.26. So bayangkan kalaulah kita dapat membeli saham tu ketika harga dia dekat bawah ni. Ketika bulan Mac 2022, harga dia sekitar 51 sen. Dan along the way dia turun naik ni, tapi ke atas sampai ke RM1.40 atas ni. Sekiranya kita beli ketika dekat area bawah-bawah ni, katakan kita beli pada harga 51 sen dan kita dapat jual pada harga RM1.40 tu, profit mencecah 174.5% dalam masa 9 bulan. Mac ke Disember. Lebih kurang 9 bulan, 174.5% profit secara capital gain. Capital gain ni kenaikan harga saham. Beli kat bawah, jual kat atas. So ni adalah maximum capital gain profit 174%. Bayangkan kita buat profit macam tu. But this is not the thing that yang kita kena buat dalam saham. Bukan mesti beli dekat sini, mesti jual dekat atas ni. Tak semestinya. Kita boleh beli dekat bawah ni dan kita boleh jual along the way kat mana-mana kita nak jual. Contoh beli dekat 51 sen, naik kat 60 sen dah nak jual. Boleh, suka hati. So mungkin profit kita dalam 10%, 15%, 20%. Itu pun dah cukup banyak. Lepas kita jual, harga saham tu naik, biarkan dia naik lah. Tapi mungkin ada along the way tu ada signal buy untuk kita beli. Mungkin kat sini, kita boleh beli semula sekali lagi lah. Tapi nak beritahu, along the way saham ni going uptrend in 2022. Okay, tahun lepas ketika ramai orang kata harga barang naik, ketika orang cakap inflasi, interest rate meningkat, semua orang kata stres, bagai apa semua, saham ni senyap-senyap dia naik. Dan ramai orang tak tahu. Dan ini adalah saham Bursa Malaysia. Ini sebagai satu contoh je saham yang ada dalam pasaran saham Bursa Malaysia yang making it. Okay, so kalau kaji, insyaAllah boleh beli dekat bawah ni. Saya pun antara yang beli kat bawah ni lah basically. Okay, so ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, okay, dan ini juga adalah pada tahun 2022 juga case study ni. So bayangkan kita dapat beli saham ni pada kat bawah ni 46 sen setengah. Dan saham ni naik ke paras 93 sen setengah sekitar pada bulan Disember. So, beli 46 sen setengah, naik ke 93 sen setengah, profit 101.07% dalam masa 6 bulan. Dalam masa 6 bulan ni. 100%. 100% bermaksud berganda sekali ganda modal kita. Kalau modal kita RM1,000, at the end of the day, kita dapat RM1,000 lagi profit. So, total duit kita jadi RM2,000. Kalau modal kita RM10,000, kita dapat RM10,000 lagi capital gain, total jadi RM20,000. Dan the numbers continues. Lagi besar modal kita letak, lagi besar profit kita dapat lah secara ringkasnya. Okay, dan ini adalah benda yang saya tak boleh nak adjust benda ni. Benda ni satu Malaysia, satu dunia tengok benda yang sama. Saya tak boleh adjust benda ni. Benda ni adalah, kita tak boleh manipulate benda ni. Kita orang biasa tak boleh nak sentuh pun sistem ni. Kita hanya boleh decide untuk beli di tempat yang betul. So kepakaran saya dalam technical analysis adalah mencari permulaan uptrend. Kita ada ilmu namanya indicators kat sini. Ada 3 indikator yang saya pakai. Nama dia moving average, Bollinger Bands dan MACD.
Tiga-tiga indikator ni kalau kita baca dengan betul di tempat yang betul, kita akan berada more or less dekat sini. Cara baca tu kena betul. Sebab ramai orang dia pergi belajar dekat YouTube, dia tengok dekat Google dan sebagainya, terlalu banyak indikator cara berbeza-beza. Dia tak ada sistem yang proven dan jelas untuk dia buat dengan yakin. Jadi dia ragu-ragu, ramai orang ragu-ragu walaupun belajar banyak pun ragu-ragu. Sebenarnya dalam saham kita bukan kena belajar banyak, kita kena belajar sistem yang terbukti berkesan, yang kita faham, kita nak cari apa dekat dalam chart ni, dan fokus untuk buat screening counter untuk cari position macam itulah. Okay, jadi this is benda yang possible dalam activity trade saham. Saya ada contoh yang ketiga tak? Ya, satu lagi. Dan semua ni counter patuh syariah. Don't worry, counter patuh syariah. So 2022 March juga, okay, bayangkan harga dia 39 sen setengah je. Counter murah-murah je, murmur je. Dan dia naik ke paras 93 sen. Okay, daripada 39 sen setengah, 135.44% dalam masa 9 bulan. So dia menunjukkan karakter yang sama, naik. Ini semua tahun 2022. So bayangkan Tuan Wan dan kawan-kawan yang sedang menonton, sekiranya anda tak kenal pasaran saham pada tahun 2022, you are missing ataupun you are leaving the money on the table, kita sebut. Sebab benda ni adalah peluang yang terlepaskan sebab tak tahu. Just because boleh buat sebenarnya. Just kena ada account CDS RM10 je kan, boleh akses kepada benda ni. Tekan button buy dan tekan button sell. Okay, jadi saya harap apa yang saya kongsikan ni menjadi satu benda yang menarik untuk anda yang mendengar, okay, dan nampaklah sekurang-kurangnya apa yang saya buat dalam pasaran saham, benda yang betul dan benda ni legal, benda ni patuh syariah. Kita tak kacau orang, kita tak menyusahkan orang, kita dalam dunia kita sendiri. So this is benda yang beautiful about saham lah basically. Okay? Jadi itulah dia dua cara jana wang dari saham tu yang saya nak kongsikan, dividen dan capital gain. Jadi bagi saya lah, siapa yang menonton video ni wajib belajar tentang saham ni. Jadi Tuan, macam mana nak belajar Tuan? Tuan ada sediakan program ke kelas ke apa semua? Basically saya fokus kepada membantu orang yang baru nak start. Memang saya punya niche ataupun fokus saya adalah saya nak bantu orang yang zero knowledge, tak tahu apa ni, macam mana nak buat ni starting. Untuk start the journey dalam saham. Okay, jadi kepada yang mendengar, kalau anda rasa anda newbie, zero knowledge, memang tak pernah buat saham, don't worry. That's my expertise untuk bantu, sebab saya mengajar based on pengalaman saya sendiri. Saya bayangkan dulu saya adalah orang yang newbie, zero knowledge, terkial-kial mencari ilmu saham, dan saya mengharapkan ada orang yang dah buat saham sanggup ataupun sudi share dengan saya ilmu saham dia. Macam mana dia buat? Jadi bila saya dah alhamdulillah di level saya dah faham buat saham dan saya dah bantu ribuan orang untuk mulakan langkah dalam saham, okay, saya rasa terpanggil untuk teruskan apa yang saya buat ni, dan sebab tu kita buat program yang memang fokuslah kepada orang yang baru. Okay, nama program tu adalah Newbie Saham Mastery Online. Okay, dan program ni adalah kita buat secara online sahaja, di mana sahaja anda berada, tak kisah jauh ke dekat. Okay, as long as you are connected to internet, ada laptop ataupun pakai phone pun boleh ikuti saya dalam sesi tersebut. Kita buat biasanya pada hujung minggu pada hari Sabtu. Okay, dan sesi tu lebih kurang 4 jam sahaja. Okay, dan sesi tu sangat penting untuk membantu anda yang betul-betul nak memulakan langkah dalam saham. Bila anda join Newbie Saham Mastery Online ni, InsyaAllah di akhir sesi nanti anda akan nampak hala tuju anda. Kalau anda betul-betul nak jadi pelabur dan trader saham, anda akan tahu akaun CDS tu macam mana nak buka, nak buat macam mana, okay, next step apa, kalau nak kaji saham, apa structure dia, framework dia, semua tu saya kongsikan dekat dalam program tersebut lah. Yes. So program tu Tuan ada tarikh tertentu ke ataupun secara bulanan ke? Sebab mungkin ada orang yang dia tengok video ni lambat kan, lepas 2-3 bulan baru tengok video ni. Jadi adakah dia boleh join lagi? Yes, biasanya kita buat setiap bulan. Kita buat hujung minggu lah, kita buat hari Sabtu. Biasanya orang free pada waktu tersebut. Okay, dan kita buat secara ongoing lah setiap bulan. Okay, cuma of course ada masanya kita tak buat lah kelas, contohnya bulan Ramadan ke ataupun bulan raya, masa Hari Raya ke kan. Tapi selain daripada tu biasanya kita akan buat on weekly basis lah. Jadi kepada anda yang nak
join, insyaAllah boleh je. Ada je tarikh-tarikh yang akan datang yang anda boleh sertai lah basically. Okay, so saya akan sediakan link pada bahagian komen dan juga description. Yang mana kalau orang yang nak join kelas tuan tu boleh klik link tu dan dia masuklah ke sama ada pendaftaran ke ataupun tuan ada sediakan WhatsApp group ke ataupun Telegram group ke atau macam mana tuan? Okay, so bila klik link tersebut mungkin akan direct terus kepada my team. Kita ada WhatsApp link dan my team akan berikan info lanjut lah. Admin kita akan berikan info lanjut tentang program dan apa persediaan lah untuk join program tersebut lah. Jadi boleh je klik dan nanti kita akan berikan info lanjut lah. Okay, so apa-apa hal nak belajar, nak tahu lebih lanjut, nak nak direct dengan Tuan Nizam untuk program berapa jam tadi tuan? 4 jam lebih kurang kelas tu. Lebih kurang 4 jam ya. Lebih kurang 4 jam. Separuh hari lah. Separuh hari lah. Jadi dalam kelas tu dia akan belajar dan dia akan orang kata bolehlah bermula dengan saham tu, betul? InsyaAllah kalau dia fokus dengar, saya akan tunjukkan jalan kepada dia apa yang dia kena buat untuk terlibat dalam saham. Okay, lepas NSMO Newbie Saham Master Online tu yang gelap insyaAllah jadi cerah. Okay, seperti mana saya mengenali saham, saya dulu pun newbie, zero knowledge. Dan Alhamdulillah hari ini banyak perkara yang berubah dalam hidup saya selepas saya kenal saham. Saya boleh resign daripada kerjaya saya sebagai seorang pegawai farmasi di Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, dan kemudian saya boleh live my life, saya boleh luangkan masa dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya. Alright, so saya sangat-sangat seronok sebab saya kenal saham. Okay, dan mungkin sahaja saya dapat berkongsikan keseronokan ini dengan anda yang baru nak mulakan langkah dalam saham. Dan kalau anda rasa takut, rasa susah, rasa tak nampak jalannya, insyaAllah saya akan bantu dan tunjuk ajar. Dan insyaAllah anda juga boleh lakukannya sekiranya anda berikan yang terbaik untuk diri anda. Itu saja. Alright, so tuan, selain daripada kelas yang tuan sediakan tadi, macam mana lagi dia orang nak follow tuan? Tuan ada Facebook ke, ada YouTube ke? Boleh share sikit? Okay, kita ada Facebook. Okay, saya main social media saya adalah Facebook saya di Facebook Nizam Malik page. Boleh search Nizam Malik page. Cuma pastikan anda follow saya di page yang original ya. Sebab sekarang ni ramai scammer yang ambil gambar orang, dia scam orang lain. Okay, jadi make sure follow page yang betul. Okay, kemudian kita ada juga di Instagram Tuan Nizam Malik dan juga di TikTok Tuan Nizam Malik juga. Alright, dan kemudian di YouTube kita ada YouTube channel Saham Mastery. Dekat situ kita ada banyak buat sharing juga berkaitan dengan ilmu saham from time to time. Alright. So saya sediakan semua link untuk anda follow Tuan Nizam di bahagian description dan komen di bawah. Anda tekan link tu je. Takut-takut nanti anda cari-cari sendiri kan, jumpa scammer, anda tersilap kontak scammer, boleh faedah. Dan kepada anda semua, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan lonceng untuk pastikan anda dapat notification setiap kali saya upload video yang baru. Jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Bye-bye.